Di situ Nabi memesan kepada mereka dalam perjanjian tadi supaya mereka menyampaikan dakwah di Madinah, iaitu beritahu kepada orang-orang Arab, bangsa Arab, supaya jangan minum arak, jangan mengambil riba, jangan bermain judi, dan tinggalkan perangai-perangai jahiliah yang mana sejak dulu lagi mereka lakukan sebelum tibanya Islam. Maka 12 orang ini berjanji dengan Nabi mereka akan membawa ramai lagi orang pada tahun yang hadapan. Maka bila mereka balik dengan kesungguhan yang mereka lakukan, maka pada tahun kemudian mereka membawa seramai 76 orang, yang mana di dalamnya terdapat orang-orang Islam dan ada juga orang-orang bukan Islam, pembesar-pembesar, wakil-wakil daripada kaum-kaum. Maka pada kali ini Nabi mengikat janji bersama-sama dengan orang Islam dan juga bukan Islam. Yang pertama, Nabi minta kepada mereka supaya bersama dengan Nabi dalam keadaan Nabi belum lagi ke Madinah, Nabi belum ada kuasa lagi di Madinah, baru di Mekah sahaja, tak ada apa-apa. Tapi Nabi minta mereka bersama dengan Nabi. Nabi minta mereka membantu Nabi di kala susah ataupun senang. Nabi minta kepada mereka supaya membantu dari segi keuangan, sama ada ketika mereka kaya ataupun ketika mereka miskin. Nabi minta mereka menjaga Nabi seperti mana mereka menjaga isteri dan anak-anak perempuan mereka. Orang Arab kalau disebut isteri dan anak perempuan, kaum Hawa, dia cukup jaga. Sebab tu kalau kita tengok di Mekah, di Madinah, Saudi terutama, kalau orang perempuan nak melintas, bawalah kereta 120, dia mesti break. Tambahan pula kalau yang melintas tu muda. Ustaz, macam mana dapat tahu semua pakai pudah? Mana tahu muda tu. Tuan, saya duduk sana 11 tahun, boleh beza. Ini kan pula orang Arab sendiri. Macam mana nak beza, Ustaz? Itu kena ajak saya makan kat kedai nasi Arab. Itu tak boleh tahu. Tak apa, Ustaz Zul tahu kot. Dia tahu cara anggut tu, tahu. Selalu Ustaz tak ada masa kuliah, tiba-tiba ada. Orang Kelantan panggil jadi cuak sikit, ogah-ogah sikit nak bercakap. Kita pun kalau tengok orang Arab, isteri dia ke anak lama-lama dia marah, tapi dia tengok isteri anak kita tak apa. Tu Arab. Dia memang pantang bab isteri perempuan, memang cukup jaga. Jadi bila Nabi sebut menjaga Nabi seperti mana menjaga isteri dan anak perempuan, maka benar-benar Nabi minta mereka jaga Nabi. Maka setelah berlakunya perjanjian Aqabah pertama dan kedua, dan Nabi berpuas hati dengan ikat janji, aku janji, yang mana telah termeterai di dalam perjanjian ini. Maka pada tahun ke-13 Nabi dan Abu Bakar, yang mana sebelumnya umat Islam sudah berangkat terdahulu ke Madinah. Jadi orang Madinah ini dia terima Islam dulu, baru dia terima Nabi. Mana dia tengok Nabi, dia sambut Nabi dalam keadaan dia faham, dia tahu siapa Nabi, apa itu Islam. Adapun orang-orang di Mekah, Nabi lahir di Mekah, membesar di Mekah, namun susah bagi mereka untuk menerima Islam. Walaupun dia kenal Nabi, dia tahu keturunan Nabi siapa, perihal laku Nabi, tingkah laku Nabi, semua dia tahu. Tapi degilnya orang Arab Mekah ini berbeza dengan orang-orang Arab di Madinah, yang mana hari ini pun kita boleh tengok sampai hari ini beza tu. Tuan tengok orang Arab yang jaga di pintu Masjid Nabawi, bagi saya lah, tengok yang jaga Masjid Nabawi tu dia ada tolak ansur sikit, toleransi sikit. Dia kalau kata nak suruh masuk ke, dia nak gerakkan kita, dia ada, kita kata sopan santun cara Arab lah, ada sikit. Daripada di Mekah tak boleh, memang tak boleh. Kalau masuk bulan
Ramadan, dia panggil segala askar, segala pakaian seragam, penuh nanti depan masjid, depan pintu. Dia pelik sikit Mekah. Hingga hari ni beza. Hatta masa berbuka sekalipun di Madinah, dia ada sediakan tamar, air zam-zam tu mestilah. Dia ada dia punya roti dia ada manisan dia ada laban, susu masam bahasa Melayu. Kalau di Mekah, air zam-zam dengan buah tamar. Gagah-gagah ada dia punya kopi Arab, qahwah. Madinah memang ada. Kalau di luar Masjid Nabawi, nasi satu dulang, sebiji seekor ayam, share 4-5 orang. Begitu tradisi dia. Beza. Memang ada beza orang Arab Mekah dengan Arab Madinah, ada beza. Sebab tadi kita tengok daripada sirah bagaimana Islam, orang-orang muhajirin yang sampai ke Madinah, Nabi persaudarakan dengan Ansar, pemurah hati mereka. Bukan nak kata orang Mekah tak pemurah ke tidak, tapi itu sifat dia, lebih pada orang Madinah. Hingga hari ini boleh lihat lagi kesan. Baik, dalam peristiwa hijrah saya ringkaskan, dan saya yakin ramai dah sentuh. Cuma ada beberapa perkara yang saya nak sebut, nak kita perhatikan dalam mana sirah hijrah ini banyak ibrah, banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Yang mana Nabi rumahnya dikepung, kemudian selamat keluar menuju rumah Abu Bakar, panjat ke Jabal Sur. Jabal Sur ni tinggi, tuan-tuan. Tujuan kita bawa ziarah jemaah umrah atau jemaah haji untuk melihat inilah dia bukit, tempat di mana Nabi dan Abu Bakar dulu berpijak di belakangnya, dia bersembunyi di dalamnya. Mulia lagi bukit tu daripada kita. Tu kesan daripada zaman Nabi sampai sekarang tak berubah. Bukit itulah tetap bukit yang sama, gua yang ada, gua yang sama. Maka kalau kita kata cinta kepada Nabi, kita kalau kata zaman dulu-dulu, zaman kita bercinta dulu sebelum kahwin, ada masa-masa berdating kan? Tak kira lah bawa pokok ke kat kedai makan ke. Bila dah kahwin, sama ada kahwin dengan orang yang kita cinta, bercinta dulu, ataupun kahwin dengan orang lain, tapi memori itu ada. Kadang-kadang kita nak tengok ini pokok ni, walaupun dah kena tebang lah. Ini tempat bangunan ni, tempat makan, walaupun dah tak ada, tapi teringat. Kita nak tengok. Sekarang ni Nabi, tuan-tuan, yang kita semua kata sayang, cinta pada Nabi, tapi bila nak pergi ziarah tengok, dia kata, Ustaz, saya nak pergi ibadah lah, saya tak nak pergi ziarah. Saya dah biasa tengok dah, saya tahu cerita semua. Ustaz nak cerita je, saya tahu. Ibadah pertama dia akan buat kalau tak pergi ziarah ialah tidur. Tidur, penat. Dia nak tidur je sebenarnya. Nanti bangun pukul 10, dia pergi shopping dulu, sarapan dulu, baru pergi masjid. Jarang, Ustaz, saya nak pergi ibadah, terus-terus dia tukar ihram, tahan teksi, pergi Tanaim. Jarang. Ataupun dia terus pergi iktikaf kat Masjidil Haram. Jarang sebenarnya. Namanya ibadah tu dia nak rehat. Rehat pun ibadah. Jadi tujuan kita pergi untuk kita kenang orang yang kita sayang, pernah sampai, confirm pernah sampai situ. Ini kalau pergi Jabal Rahmah, misalnya, Ustaz, kat mana tempat Nabi berwukuf? Orang kata dekat belakang batu tu, dekat ada bukit rendah tu sikit, ada kat. Saya kata wallahualam, saya tak tahu. Tak ada, Ustaz. Dia tanya tu seolah nak jawapan, ataupun dia dah jawab sendiri dah. Yang itu tak confirm. Sama ada betul ke tidak, wallahualam. Tapi yang di Jabal Sur confirm. Ustaz, nak pergi ziarah, ada tak orang berjual, membeli belah? Ada unta, ada unta. Bukan sekadar kita nak bergambar di Jabal Sur, kita nak kenang, tengok inilah dia bukit besar, tinggi, Nabi susah payah kena panjat. Rasa, tuan, biar kita lebih rasa sayang, cinta pada Nabi, cinta pada Islam, cinta pada perjuangan. Orang kalau tengok daripada jauh KLCC, daripada Gombak boleh nampak, tapi bila kita pergi dekat, tinggi KLCC ni, besar, hebat.
Macam-macam teknologi nak naik, macam-macam benda kita tak pernah tengok. Kita kagum. Jabal Sur pun begitu, kita nak rasa. Kagum kita bagaimana Nabi dalam usia 53 tahun kena panjat naik. Saya umur 21, masa panjat pertama kali makan masa 45 minit. Itu umur 21. Umur 28 panjat lagi. Dia tak tahun panjat, tiap-tiap bulan tak panjat. Jadi sejam lebih. Umur 29 lah sekali panjat, atau umur 30 belum balik. Jadi sejam setengah. Dengan rehatnya, berhenti bawa makanan, makan minum sikit. Itu baru umur 30. Yang mana hari ini ada tangga lah, disusun batu-bata tangga. Wallahu alam zaman Nabi bagaimana panjat. Susah tuan, memang susah. Nabi berada dalam gua pun tak selesa. Bukan kata dah susah panjat, kot-kot dalam gua tu Allah beri tilam bono ke, ada ayam panggang, kambing bakar ke, nasi Arab ke. Tak ada. Sayyidina Abu Bakar pula jenuh nak tutup lubang-lubang, takut-takut binatang masuk. Akhir sekali terkena juga di kaki dia. Tahan sakit dia, menitis air mata. Jatuh ke muka Nabi. Nabi tersedar daripada tidur. Nabi tanya, "Limadza tabki ya Abu Bakar?" Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Abu Bakar lalu menunjukkan di tempat patukan binatang berbisa tadi, sama ada ular ataupun kala jengking. Maka dengan mukjizat Nabi, Nabi ludah sembuh. Itu je. Pertama kali dan kali terakhir dalam sejarah manusia dengan meludah sembuh patukan binatang berbisa. Hari ini kalau nak buat, ada orang kena patukan binatang berbisa. Kita pun dengar ceramah malam tadi, Nabi ludah, kita pun nak try ludah sama, sebab dia ingat sunnah Nabi juga. Apa Nabi buat, dia buat. Tuan-tuan akan dapat bisa lain di muka. Orang tu kena bisa, kita bagi ludah, kena penampal lain di muka. Itu saya tak tanggungjawab. Itu cerita lain. Hantar pergi hospital. Nabi duduk dalam gua Sur 4 malam. Yang membantu Nabi anak Abu Bakar 2 orang, Abdullah dan Asma. Pembantu dia yang bernama Furaqah, Amir bin Furaqah, Amir bin Fuhairah. Dan seorang lagi yang dilantik menjadi penunjuk jalan, iaitu Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini dia budak Yahudi, dia bukan Islam. Tapi Nabi lantik dia kerana dia tahu tunjuk selok belok jalan di padang pasir. Dalam keadaan jalan yang dia guna, dia bawa Nabi dan Abu Bakar jalan yang orang tak pakai, tak biasa guna, daripada Mekah ke Madinah. Nabi lantik. Boleh saja dalam pertengahan jalan dia beritahu, siap-siap nanti aku akan sampai ke tempat sekian, kamu tangkaplah Nabi dan juga Abu Bakar, sebab ganjaran dia besar, 100 ekor unta dapat tangkap Nabi. Tapi tak, Nabi lantik dia, Nabi pilih dan dia amanah. Di sinilah tuan, daripada peristiwa perjanjian Aqabah pertama dan kedua, seterusnya Nabi melantik Abdullah bin Uraikid dalam perjalanan ke Madinah, menunjukkan dalil kepada kita hari ini kita boleh berurusan dengan orang bukan Islam. Silalah. Kita nak buat masjid, nak extension rumah, buat rumah, tak semua batu-bata, simen, pasir, segala peralatan datang daripada orang Islam. Betul-betul orang Islam yang keluarkan. Jarang. Walaupun lori yang tukang bawa tu, driver tu orang Islam, mungkin dia ambil pasir daripada orang Cina. Dia akan ada orang bukan Islam yang menguruskan peralatan perkakas tadi. Maka jika kita nak segala-gala urusan dunia ini, kita nak berurusan dengan orang Islam, susah kita. Hal dunia, bukan hal agama. Agama, lakum dinukum waliyadin.
Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Islam dengan Islam, yang bukan Islam dengan bukan Islam. Tak boleh campur, dia tak boleh semayang sekali. Itu tegas, kita tegas dalam bab akidah. Tapi dalam urusan dunia, silakan. Kita ada projek, bos kita bagi projek, kita pun carilah orang-orang kerja bawah kita. Kita akan pilih orang-orang yang berkemahiran. Tidak kira sama ada dia Islam ataupun tidak. Yang penting dia pakar, dia mahir dalam bidang yang kita perlukan. Kita ambil dia. Maka kita bentuklah satu team building, satu kumpulan untuk kita jayakan projek tadi. Kita bekerja sama. Kita jumpa, bincang, kita makan sekali. Kadang-kadang kita perlu travel sekali. Kadang duduk sebilik, kadang bilik asing-asing. Kereta sekali. Silakan. Semua tu kita boleh berurusan. Sama macam di balai polis contoh. Kita nak buat laporan, masuk balai polis, yang ada depan meja tempat pengadu tu, yang bertugas masa tu ialah pegawai SING kan? Yang pakai serban SING. Confirm bukan Islam. Kalau Islam tak pakai begitu, dia serban lain. Kita kata saya tak nak, saya nak buat laporan kepada polisnya Islam saja. Dia kata mana ada polis Islam sekarang ni, tak ada. Saya je yang bertugas. Yang lain pun bukan Islam juga. Tak, saya kata nak juga Islam. Tak perlu. Kita laporkan je lah pada dia. Kecurian ke, rompakan ke, apa benda, laporkan pada dia. Itu hal dunia. Rumah kita, na'udzubillah, ni contoh. Atau rumah orang Islam, orang lain lah. Kena masuk pun curi. Kiri, kanan, depan, belakang, semua orang bukan Islam. Nak minta tolong orang Islam yang ada ujung kampung ataupun kampung lain, maka kita akan minta tolong pada jiran kita. Seorang pergi kerja, seorang bantu kita. Kita tak tunggu, tak apa, saya tak nak minta tolong, saya nak pergi cari orang Islam ujung kampung tu, kampung seberang, tolong saya. Tak, minta je lah tolong, tak ada masalah. Jadi kesemua ini menunjukkan pada kita, kita boleh minta tolong, boleh bekerjasama dengan syarat. Ada syarat. Dia ada ta'awun. Ta'awun ni bekerjasama, tolong menolong. Itu tanpa syarat. Silalah, tak ada apa-apa, tolong. Tapi kalau namanya takhaluf, yang mana hari ini orang allergic. Mana ada ustaz dalam Islam takhaluf siasi? Mana ada? Tak ada pun dalam Quran hadis. Memang tak ada. Tuan, banyak yang tak ada dalam Quran hadis hari ini istilah yang dikeluarkan oleh ulama, kita ambil je hari ini. Tak ada masalah. Halal, haram, wajib, makruh, sunat, bukan semua Nabi senaraikan. Dan ada masalah-masalah yang terkini, yang timbul pada zaman hari ini, ulama yang tetapkan, begini pandangan dia, ikut semua lengkap. Ini haram, ini harus, ini halal. Kita ambil je. Kerja kita cedok, ambil je. Tuan, contoh mudah dalam hal solat. Kita belajar bab fiqh, tapi dia ada usul fiqh yang mana jarang-jarang sekali kita belajar. Kalau belajar, dia jadi pening, dia jadi tak faham, jadi rasa tak nak belajar. Belajar fiqh sudahlah, dia kata. Solat ini, kaedah yang diambil oleh ulama dalam usul fiqh, bersama-sama dengan wuduk tu, nak bagi nak bagi jumpa kaedah, lalu dia keluarkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma, sesuatu, la, tidak, yatimul wajib, menyempurnakan kewajipan, illa bihi, kecuali dengan adanya ia, fahuwa wajib, maka adanya ia tu wajib. Tak apa, tuan-tuan pening sekejap tak apa, pening terus pun tak apa. Kewajipan tadi itu solat. Solat adalah satu kewajipan. Untuk menyempurnakan solat, dia kena ada wuduk. Maka adanya wuduk tu wajib. Jadi kena ambil wuduk, kemudian solat, baru boleh solat, baru sah solat. Ulama yang keluarkan kaedah tu. Banyak lagi tuan, terlalu banyak. Kita belajar tauhid, dia ada usul. Kita belajar fiqh, belajar hadis, ada usul. Belajar tauhid, ada semua tu, semua bab, semua perkara ilmu yang kita belajar, dia ada usul, asas dia, bagaimana keluar satu hukum.
Untuk belajar sirah, kita dengar je sirah. Dia ada fiqh sirah, fiqh yang mengeluarkan daripada sirah tadi, cerita tadi, menjadikan hukum hakam. Ada. Jadi ulama melihat kepada contoh-contoh yang berlaku pada zaman Nabi, lalu diambil istilah. Inilah dia syaratnya untuk kita takhaluf, perlu ada ciri-ciri dia, syarat-syarat dia, tak boleh begitu saja. Yang isu pegang anjing baru ni kan, maaf lah rasa banyak kali sebut, nak bagi sebut biar bagi dia faham lagi. Walaupun mazhab lain membenarkan, bukan membenarkan dengan keadaan boleh peluk, cium, dukung kawan tu, bergambar semua bagai, nak sentuh, kononnya nak hilang rasa takut. Nak hilang takut, pergi cari tu anjing yang tepi-tepi jalan, yang berkeliaran. Cuba tengok, cuba test tengok berani tak berani. Yang dia bawa tu yang memang terjaga, yang memang dia usap, dia belai. Sebelum daripada program ini, tahun 2010, kalau tak silap saya, ada dah dalam Facebook satu page yang mana tajuk dia A Good Muslim Must Love a Dog. Betul ke tidak tahu. Muslim yang baik mesti sayang pada anjing. Dia buat dalam tu penuh lah tuan. Orang Islam tak Islamnya semua bercerita, ni dia mazhab lain membenarkan bini-bini. Pandai tu dia ambil. Tapi yang membenarkan tu bukan membenar cara dia jaga tu. Anjing sama sekali bukan sama macam kucing. Nak ambil, nak belai, nak buat tidur peluk, bantai peluk, tak sama. Walaupun boleh tadi bersyarat. Syarat pertama kena kalau jaga keselamatan, memburu, jaga binatang. Itu saja. Yang dia pandai-pandai lebih-lebih, sebab yang gambar dalam dia letak dalam Facebook tu, yang naik kereta sekali, yang jalan-jalan sekali, yang mana aurat pun tak selesai. Aurat tak selesai. Aurat tu semua mazhab confirm dah kena tutup aurat orang perempuan atas ke bawah. Itu pandai pula. Tak apa, ni hak saya. Ni saya tak bersedia. Tapi bak anjing pandai pula, bersedia je. Nak pegang juga. Tu dia pening. Dia tengok boleh, tapi boleh ikut cita rasa. Sebab itu dalam kita nak mengambil sesuatu perkara, jangan kita ambil guna akal kita, ambil guna ilmu. Kalau ambil guna akal, maka jadilah seperti baru-baru ni kelang kabut habis. Dah buat, barulah bila asatizah ulama komen, baru dia kelang kabut. Dia kata ustaz ni kerja dia mengharamkan saja. Ustaz pula kena. Yang kawan tu, Ustaz Iqbal tu dah cerita dah. Dia dah sampai kena ini dia hukum hakam, dia edarkan risalah 500 risalah. Dia balik je, slot dia dah selesai. Slot yang kedua yang bergambar dia tak tahu. Dia pun sendiri kata tak setuju dengan cara menganjur buat slot kedua tu bergambar, pegang semua bagian. Jadi kadang-kadang kita belajar sikit tapi kita rasa tahu banyak. Azan dulu. Terus lagi 5 minit lagi. Okey. So bagi sini lah, saya ingat azan. Dalam bab takhalluf siasi juga sama. Memang kena pergi cari masjid, mujur lah, lega lah sikit. Dalam bab takhalluf siasi juga sama. Jangan kita hanya menganggap tak ada istilah dalam Islam, tak payah ambil. Tidak. Ada dalil-dalil hujah yang mana ulama keluarkan, kita terima lah. Kalau tak setuju, kita bawa dalil lain. Ini dia, bukan, tak boleh buat istilah tu. Nabi suruh budak bernama Abdullah bin Uraikid ini sebab lain. Cuba bagi sebab lain, nak tengok. Sama dalam peristiwa Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Saya ringkaskan perjanjian Hudaibiyah. Nabi datang daripada Madinah 1,500 orang, berhenti di Hudaibiyah 25 km nak masuk Mekah. Datang khabar mengatakan pihak kafir Mekah nak menyerang Nabi, menyerang Islam. Lalu Nabi hantar utusan, bertukar utusan pihak jahiliah, dia hantar tengok betul ke tidak. Akhir sekali Nabi hantar Sayyidina Osman, tak balik-balik. Lalu khabar mengatakan dibunuh. Nabi bersiap dah nak perang bersama para sahabat.
maka terjadilah bai'atul ridwan. Siap nak berperang, datang utusan terakhir beritahu Sayyidina Osman ni hidup lagi. Maka Nabi ajak masuk dalam kemah bincang. Sayyidina Ali sebagai penulis dia, pertama sekali nak tulis letterhead Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir kata tak boleh, orang Mekah tak nak tengok. Baik, kita tulis Bismikallahumma, sama je makna. Habis dah perjanjian, ending tu yang benar Muhammad Rasulullah. Biasa Nabi buat. Kata tak ya, jangan tulis Muhammad Rasulullah, tulis nama asal Muhammad bin Abdullah. Nabi ikut. Tuan, kalau ikutkan turun ke Mekah untuk buat umrah adalah wahyu. Nabi perintahkan supaya turun, itu hadis. Wahyu dan hadis dua bersama. Tiba-tiba tak boleh masuk, patutnya kita perang je lah. Penggal je kepala kawan tu, tak usah bincang-bincang dah. Kita gempur, menang ataupun syahid. Sepatutnya lah. Sahabat-sahabat ada juga yang nak juga perang, tapi Nabi ajak bincang. Rupa-rupanya ada kemenangan 2 tahun selepas itu, iaitu Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. 2 tahun selepas tu. Kalau masuk tadi dalam keadaan tak ada perjanjian, boleh masuk. Tapi orang kafir kata dah habis, balik. Contohnya begitu. Tapi kemudian 2 tahun masuk dalam keadaan izzah, dalam keadaan menguasai Mekah. Hebat Islam tu, lebih hebat. Jadi mula-mula memang tak faham. Mula-mula nampak kenapa macam langgar perintah Allah, langgar kata-kata kalam Nabi sendiri. Nabi buat perjanjian dengan orang bukan Islam dalam keadaan itu musuh tu. Confirm nak memerangi Islam dan memang nak perang, tapi Nabi boleh ajak bincang. Ulama melihat semua ni tentang hujah ni, dalil-dalil. Kalau kita tak setuju, bawa, datangkan, beritahu baik hadis ni ataupun sirah ini begini, dia punya pandangan dia, hujah-hujah, silakan. Jika kita tak ada hujah atau sekadar kita ambil copy paste je kan, zaman hari ni bercakap atas hak asasi bersuara, hak kebebasan bersuara, cakap nak cakap apa, betul ke salah cerita lain. Tuan buat fitnah hari ni, orang tak jawab atau tak saman, tu tandanya betul lah tu. Tu sifir hari ni. Yang buat fitnah pula jadi betul. Tuan-tuan tak jawab, senyap ataupun tak saman balik, dia kata kalau tak betul saman lah. Kalau duduk diam, tandanya tuan-tuan yang salah, fitnah tu betul. Tu begitu zaman hari ni berlaku. Jadi sama ada kita tahu atau tidak, kita faham atau tidak, belajar dulu. Kena tuntut ilmu dulu. Jika ada yang ulama silap, bawa dalil lain, bukan bawa caci makian, bukan kutuk, bawa tu waktu suruh pergi belajar. Bila dia jauh dengan ulama, dia jadi anti ulama, dia jauh dengan Islam. Bila jauh dengan Islam, maka timbullah pemikiran-pemikiran liberalisme, pluralisme, sekularisme, yang mana boleh diistilahkan dengan satu istilah, iaitu Mu'tazilah, yang mana wujud lama dulu dah. Jadi tidak pelik berlaku lagi versi moden, Mu'tazilah versi moden, yang mana terlalu dahsyat, parah pada zaman hari ini. Kita berhenti rehat.
Ini tuan-tuan, fikrah-fikrah, pandangan-pandangan yang mana dikala dia tidak menuntut ilmu dan susah untuk dia memahami agama, maka dia bawalah fahaman-fahaman dan fikrah tadi lalu ditempelkan dengan Islam, maka jadilah pluralisme Islam, sekularisme Islam, liberalisme Islam. Islam tidak perlu ditempelkan dengan apa-apa istilah, dengan apa-apa fahaman. Islam tetap Islam. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tu kita kena pegang. Kita belajar fiqh, kita boleh nampak, kita boleh lihat ini dia fiqh. Solat kita boleh nampak pergerakan ni. Berpuasa, zakat, haji kita boleh nampak. Tapi tentang akidah, beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar, dua yang boleh nampak, satu dah meninggal. Nabi dah wafat meninggalkan kita. Tinggallah Al-Quran menceritakan keseluruhannya bersama hadis. Maka kita tak boleh nak nampak atau faham seperti mana kita faham hukum fiqh. Kita kena belajar tentang tauhid, akidah, kita terima je. Kita nak fikir Allah di mana? Allah Maha mendengar tapi bukan mendengar macam kita. Kita pun fikir, tetap sampai bila-bila kita tak akan mampu untuk memikirkan. Seperti mana yang Nabi sebut, tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fillah, fa innakum lan tuqaddiru qadrahu. Berfikirlah kamu pada ciptaan Allah, makhluk Allah. Jangan kamu memikirkan tentang zat Allah. Nescaya kerana kamu tidak akan boleh bila-bila, sampai bila-bila, lam nun tu sampai bila-bila tak akan mampu untuk memikirkan kekuasaan Allah. Allah suruh kita fikir, Nabi bagi tahu suruh fikir apa yang Allah cipta kita ni. Lihat manusia, kejadian manusia bagaimana. Lihat binatang, pokok, di dalam laut, binatang yang hidup di darat, di laut, di udara. Banyak tuan-tuan yang kita tak tahu. Itu yang Allah suruh fikir. Nabi suruh bagi tahu jangan fikir tentang Allah. Allah di mana? Bagaimana Allah istawa 'alal arsh, duduk di arah macam mana? Kita terbayang macam raja duduk di tempat istirahat. Tak boleh bayang. Jangan bayang. Apa yang kita terbayang tu bukan apa yang sebenar. Nampak tak? Jadi tak usah fikir. Fikir yang Allah cipta kita ni sudah. Bagaimana pernafasan ni, oksigen. Kita belajar sains, manusia tarik oksigen, keluarkan karbon dioksida. Pokok mengeluarkan oksigen, ambil karbon dioksida, proses. Cuba tengok sekejap. Kalau nak fikir sangat, manusia kita faham keluar ikut hidung pernafasan, kadang-kadang boleh ikut mulut, ikut telinga, tak ada. Cuba pergi dekat pokok, tunggu dekat pokok tu,
tengok kok celah mana dia keluar oksigen tadi. Kalau tak nampak kat mana, kita tak tahu macam mana dia keluarkan oksigen, maka jangan kita tarik nafas, tutup hidung. Macam boleh. Kita jawab tak payah fikir ustaz, tarik nafas sudah. Nampak? Itu kejadian yang Allah suruh, Nabi beritahu suruh fikir yang tu. Tunggu depan pokok sampai nampak, sebab kita nak nampak, kita nak benda yang logik akal. Kita pakai agama dengan akal, kejadian Allah pun tak banyak benda kita tak selesai, tak faham, tapi kita terima je lah. Nampak tak? Ni angin aircon, kita buka je switch, keluar angin, keluar rasa sejuk. Pernah tak sekali kita panas ni, tapi biar tunggu kita nampak angin tu keluar celah mana, warna rupa dia macam mana, baru kita buka. Tak maunya buka je lah ustaz, tak usah fikir-fikir lah. Banyak benda lain kita nak fikir. Allah jangan kita fikir, kita nak perah otak. Sedangkan yang Allah cipta ni pun, yang makhluk ciptakan balik pun kita tak faham. Nampak? Jadi dalam peristiwa hijrah terlalu banyak pengajaran ibrah, hukum hakam yang ada di dalamnya, yang mana perlu kita ketahui dengan cara belajar. Jika ada tersilap, bawakan dalil hujah yang lain, bukan dengan cercaan makian. Yang mana berlaku berleluasa hari ini dan lagi parah. Sebab tu kena kembali kepada Islam. Fa in tanaza'tum bi syai'in faruddu ila Allah. Jika kamu berselisih pendapat, ada masalah, tak kira apa benda pun, dunia ke akhirat, kembali kepada Allah, kembali pada Islam balik. Ada nanti jawapan. Oh tak ada nak buat bangunan, mana ada dalam Quran? Memang tak ada. Tapi bertanyalah pada orang yang tahu. Nampak tak? Jangan kita pandang enteng pada agama, seolah-olah tentang hal dunia, agama tak ada termasuk. Yang Nabi pergi hijrah, Nabi bina negara tu buat apa? Agak-agak Nabi tak ada kemajuan masa tu, sesuai lah dengan zaman tu, tak ada. Tak ada ekonomi, tak ada sosial yang Nabi bentuk masyarakat. Ke kita sekadar dengar saja sirah? Saya tahu ustaz, ustaz tak payah cerita lah, saya tahu semua. Ya tahu, tapi beramal ke tidak? Kita bawa ke tidak sirah itu dalam kehidupan kita, atau kita sekadar hafal, kita sekadar boleh sembang? Jadi perlu untuk kita melihat balik sirah keseluruhannya, sejak daripada mula manusia diciptakan hinggalah hari ini. Semua yang berlaku adalah perkara yang rewind balik. Banyak, terlalu banyak. Sirah saja, sebut jaga sirah, dia akan berulang, dia ada ulangan versi moden. Tinggal lagi kita nak ambil iktibar pengajaran atau tidak. Saya kira cukup sekadar itu. Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahqina fid din nu'allimu ta'wil. Allahumma fahqina fid din nu'allimu ta'wil. Allahumma fahqina fid din nu'allimu ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.